Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auni Widat binti Abdul Wahab, nombor matrik 1213082. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengenalan tentang dadah. Dadah telah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Pembanterasan dan permasalahan dadah telah menjadi isu utama pihak kerajaan untuk membanterasnya. Isu penagihan dadah kini bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, malahan remaja juga sudah bergiat aktif dalam kancah penagihan dadah. Penyalahgunaan dadah ini bukan sahaja memfokuskan kepada sesuatu bangsa dan agama yang dianuti. Penyalahgunaan dadah semestinya memberi kesan yang buruk dari segi fizikal dan psikologi penagih dan masyarakat sekeliling. Ketidakstabilan emosi yang dialami oleh penagih pasti akan menyumbang kepada masalah sosial seperti meropak dan membunuh. Terlebih dahulu, nama saya Nur Izzatul Alia binti Nordin, nama matrik 1213091. Saya akan meneruskan dengan objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu penyalahgunaan dadah. Yang kedua, untuk mengkaji tahap persepsi masyarakat mengenai peranan mereka dalam menangani aktiviti penagihan dadah. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini dijalankan pada masyarakat di luar sana untuk mengkaji tahap kesedaran masyarakat mengenai isu penagihan dadah di kawasan sekeliling mereka. Kajian ini juga dijalankan terhadap responden berumur 19 tahun dan ke atas melalui kaedah pengisian Google Form. Saya Ainul Mardiah binti Mansur, memegang nombor kad matrik 1213084. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengenalan dadah. Dadah merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang. Seterusnya, dadah juga adalah sejenis bahan kimia yang didapati sama ada dalam bentuk asli ataupun tiruan. Seterusnya, terdapat beberapa kesan penyalahgunaan dadah. Yang pertama ialah bahan kimia otak. Otak manusia adalah organ yang paling kompleks di dalam badan manusia. Meskipun beratnya mungkin kurang daripada 3 paun, ia agak misteri bagaimana pandangan dan psikologikal anda memproses dalam memastikan anda kekal hidup. Yang kedua ialah komplikasi kesihatan. Penggunaan dadah dan arak memberi impak kepada hampir keseluruhan tubuh badan anda daripada jantung ke usus. Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan kadar jantung yang tidak normal dan berlakunya serangan jantung. Yang ketiga ialah jangkitan. Persetubuhan tanpa sebarang perlindungan boleh meningkatkan kemungkinan penjangkit kelamin. Yang keempat ialah kecederaan dan kematian. Jika anda menggunakan dadah dan arak, anda berkemungkinan mengalami kecederaan fizikal atau terlibat dengan kemalangan kereta. Lebih teruk lagi, anda juga mungkin akan meningkatkan risiko kematian dengan bunuh diri dan membunuh. Saya Nurul Fauzana binti Abdul Rahim 1213088. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan kajian literatur. Yang pertama ialah berkaitan penyalahgunaan dadah menurut Prof Media Dr. Elvin Enlaion 2012. Penyalahgunaan dadah boleh ditakrifkan sebagai penggunaan dadah yang kerap dan berlebihan tanpa mendapatkan arahan ataupun nasihat daripada pakar perubatan. Manakala menurut Dr. Amir Siddiq dan Dr. Ho Yong Hin pada tahun 2015, ketagihan ialah keadaan yang melibatkan beberapa ciri seperti kehendak yang kuat untuk mengambil dadah tersebut. Manakala menurut Prof Media Dr. Fo Kin dan Dr. Nur Saleha pada tahun 2012, ketagihan ialah suatu keadaan bila seseorang bergantung kepada dadah untuk membolehkannya melakukan aktiviti harian. Nama Nurul Ain Akilah binti Ayub, nombor matrik 1213083. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan kawan saya di mana bahagian saya ialah reka bentuk kajian. Tajuk kajian ini ialah
kesedaran masyarakat mengenai peranan dalam menangani masalah penagihan dadah. Objektif kajian ini kita dapat lihat yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu penyalahgunaan dadah. Yang kedua, mengkaji tahap persepsi masyarakat mengenai peranan mereka dalam menangani aktiviti penagihan dadah. Terusnya, reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan yang berbentuk kuantitatif dengan menggunakan data-data yang dipungut melalui soal selidik. Selain itu, instrumen utama kajian ini merupakan borang kaji selidik untuk mendapatkan data yang diperlukan. Setiap borang kaji selidik mengandungi soalan yang bertujuan untuk memperolehi maklumat tentang kajian bagi memastikan objektif kajian ini tercapai. Di samping itu, responden yang telah dipilih dalam kajian ini adalah masyarakat Malaysia yang dipilih berasaskan jantina, umur, pekerjaan dan latar pendidikan yang berbeza. Selain itu, kutipan data dalam kajian ini, pengkaji menggunakan data kuantitatif melalui soal selidik. Data-data yang telah digunakan dalam kajian ini adalah melalui borang soal selidik di atas talian sahaja. Kaedah ini digunakan atas faktor keadaan virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia khususnya Malaysia. Seterusnya, pengkaji menggunakan proses kaedah statistik deskriptif untuk menganalisis data yang telah dikumpul dari responden yang berbentuk skala Likert. Data ini dikira secara automatik melalui aplikasi Google Form dengan mengambil kira peratusan setiap daripada jawapan. Pengkaji juga memproses dan mempersembahkan data yang dikumpulkan itu dalam bentuk jadual. Terusnya, skala tersebut digunakan untuk membuat penerangan menyeluruh hasil daripada kajian. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Nazim Asri bin Hassan, nombor matrik 1213086. Di sini saya akan menerangkan pula tentang proses dan analisis data. Terdapat 128 responden telah melibatkan diri dalam kajian ini. Instrumen kajian pekaji berbentuk soalan kaji selidik. Melalui kaedah ini, pekaji telah memberikan soalan dalam bentuk yang mudah kepada responden. Data-data yang telah digunakan dalam kajian ini adalah melalui borang soal selidik di atas talian saja, iaitu kaedah Google Form. Kaedah menggunakan Google Form ini memudahkan pekaji untuk mencari bahan tentang maklumat yang penting. Kaedah ini juga digunakan atas faktor keadaan virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia khususnya di negara Malaysia. Borang soal selidik ini merupakan kaedah yang paling sesuai dan berkesan untuk mengumpul data dalam kajian ini bagi melengkapi objektif kajian. Terdapat 3 bahagian pada kajian selidik ini. Pada bahagian A, soalan demografi, iaitu latar belakang responden. Terdapat 4 soalan pada bahagian A ini. Yang pertama ialah umur responden. Yang kedua ialah jantina responden, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan pekerjaan responden, kerajaan ataupun swasta. Dan akhir sekali ialah status pendidikan responden. Pada bahagian B, soalan tentang mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu penyalahgunaan dadah. Terdapat 5 soalan pada bahagian B ini. Pada bahagian C pula, iaitu akhir sekali, soalan tentang mengkaji tahap persepsi masyarakat mengenai peranan mereka dalam menangani aktiviti penagihan dadah. Terdapat 5 soalan juga pada bahagian C ini. Saya Wan Syamil Habibti Aznan 1213092 ingin menjelaskan secara ringkas tentang hasil dapatan kajian. Bahagian A merupakan latar belakang responden yang merangkumi aspek seperti umur, jantina, pekerjaan dan status pendidikan. Pengkaji mendapati dapatan ini bahawa peratusan umur yang paling tertinggi adalah 18 hingga 29 tahun sebanyak 71.1%. Seterusnya, peratusan jantina yang paling tertinggi ialah perempuan sebanyak 73.4%. Seterusnya, peratusan dalam sektor pekerjaan yang tertinggi di dalam kalangan pelajar sebanyak 54.7%. Akhir sekali, pengkaji mendapati dapatan ini bahawa peratusan yang tertinggi dalam status pendidikan di kalangan ijazah sebanyak 48.4%. Seterusnya, bahagian B pula ialah merupakan objektif yang pertama, iaitu untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu penyalahgunaan dadah. Justru, saya dapat simpulkan bahawa pada bahagian B,
iaitu majoriti responden berada di tahap yang terbaik berkenaan pengetahuan mereka tentang isu penyalahgunaan dadah. Ini dibuktikan apabila setiap soalan mempunyai peratusan melebihi 85% yang bersetuju untuk membanteras isu penyalahgunaan dadah. Saya Muhammad Azim bin Maharudin 1213089. Seterusnya bahagi bahagian C iaitu berkenaan dengan persepsi masyarakat berkenaan peranan mereka di dalam menangani aktiviti penyalahgunaan dadah. Terdapat 5 soalan yang telah diajukan kepada responden dan daripada kelima-lima soalan ini pengkaji mendapati bahawa majoriti daripada mereka ataupun 90% daripada mereka bersetuju atau berada di kategori setuju berkenaan soalan-soalan yang diberikan. Sebagai bukti, soalan yang pertama seramai 99.22% bersetuju, manakala soalan yang kedua seramai 98.44% bersetuju. Bagi soalan yang ketiga pula, seramai 94.53%, iaitu yang paling sedikit di kalangan di 5 soalan ini. Soalan yang keempat pula 97.66% dan soalan yang terakhir sebanyak 96.88%. Bahagian seterusnya iaitu mengenai cadangan untuk membanteras isu penyalahgunaan dadah. Pengkaji telah menyatakan 3 cadangan daripada 3 pihak berbeza untuk membanteras isu yang besar ini. Yang pertama daripada pihak ibu bapa, yang kedua daripada pihak kerajaan dan yang ketiga daripada pihak media massa. Daripada pihak ibu bapa memainkan peranan penting dan juga besar di dalam memastikan dan juga memantau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mengetahui ke manakah anak-anak mereka pergi dan mengelakkan daripada memastikan anak mereka berkawan dengan rakan-rakan yang membawa budaya negatif. Seterusnya, pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran dan juga kempen-kempen anti dadah di dalam memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat umumnya di Malaysia ini. Hal ini akan menyebabkan bilangan penagih dadah berkurangan dari tahun ke tahun. Dan akhir sekali daripada peranan pihak media massa. Media massa perlu menggunakan kuasa dan pengaruh mereka di dalam menyebarkan positiviti di kalangan masyarakat Malaysia secara umumnya. Media massa perlu menggunakan iklan-iklan ataupun poster-poster untuk menyebarkan kebaikan menjauhi dadah dan sebagainya. Saya Aisyah Najwa binti Abdul Rahman, nombor metrik 1213087. Baiklah, saya ingin menghuraikan tentang perbincangan persoalan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Perbincangan bagi persoalan yang pertama adalah mengenai sejauh mana tahap kefahaman masyarakat mengenai isu-isu penyalahgunaan dadah. Berdasarkan hasil analisis data bagi kajian ini, telah didapati majoriti daripada masyarakat menganggap penyalahgunaan dadah merupakan suatu isu yang serius amat perlu ditangani dengan segera. Selain itu, masyarakat juga mengetahui kesan yang akan berlaku kepada seseorang individu yang menagih dadah, antaranya akan berlaku kerosakan akhlak dan kesihatan penagih dadah itu akan terjejas. Seterusnya, bagi perbincangan untuk persoalan yang kedua ialah berkaitan persepsi masyarakat mengenai peranan mereka dalam menangani aktiviti penagihan dadah. Merujuk daripada hasil analisis data berkaitan persoalan ini, dapat dilihat bahawa kebanyakan masyarakat berpendapat untuk peranan mereka bagi menangani aktiviti haram ini adalah dengan mengadakan program anti dadah. Dengan program ini juga, ia dapat memerangi kegiatan haram ini dan dapat mengelakkan daripada ramai yang akan terjerumus dengan kegiatan dadah. Ini bermakna masyarakat di Malaysia prihatin terhadap isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik bin Mak Yaakob, nombor metrik 1213085. Baik, seterusnya kita sambung kepada bahagian yang terakhir iaitu bahagian rumusan. Secara keseluruhan, melalui hasil kajian yang telah dijalankan, jelas menunjukkan kepada kita bahawa tahap kefahaman masyarakat terhadap kesan buruk penyalahgunaan dadah amat tinggi. Sebagai bukti, merujuk kepada analisis data, jelas menunjukkan kepada kita bahawa 97.65% daripada jumlah responden bersetuju bahawa terdapat kesan buruk yang wujud hasil daripada penyalahgunaan yang berlaku di dalam masyarakat.
Baik. Selain itu, gambaran daripada persepsi masyarakat yang diterjemah melalui hasil analisis data menunjukkan bahawa 100% responden bersetuju tanpa mengira jantina dan peringkat umur bahawa mengadakan program anti dadah merupakan antara solusi yang terbaik bagi mengekang penagihan dadah yang sedang berlaku di dalam masyarakat kita. Secara kesimpulannya, melalui kajian yang telah kita jalankan, dapat kita ketahui bahawa masyarakat negara kita amat peka dan prihatin terhadap isu penyalahgunaan dadah yang berlaku di dalam masyarakat kita.